إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا dan ayat 43. Saya hormati Tuan Nazir, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah memberi kesempatan kepada kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, marilah sama-sama kita meringankan kedua bibir mulut kita untuk kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi nikmat kepada muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca sebentar tadi Allah taala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana suatu ketika bila mana Nabi mengajak umat manusia supaya beriman kepada Allah, Nabi mengajak supaya mereka ini bertakwa kepada Allah setelah mana mereka mendapat sebagai penduduk Mekah. Orang kafir musyrikin ketika itu bila mana mereka mendapat nikmat Allah, lalu mereka ini seringkali melakukan maksiat kepada Allah. Ambil nikmat tapi buat maksiat. Maka ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Nabi kata, wahai seluruh penduduk Mekah, hari ini bila kamu hidup di atas dunia, apa nikmat yang Allah Ta'ala tak bagi kepada kamu? Kalau hari ini kamu nak tengok daripada nikmat di atas dunia, segala-gala nikmat Allah Ta'ala bagi. Maka Nabi kata, hei umat manusia,
sekiranya hari ini kamu melakukan maksiat di atas muka bumi, ataupun ketika ini kamu melakukan perkara yang menzalimi diri kamu sendiri, maka Nabi kata cepat-cepat kamu bertaubat kepada Allah. Maka ketika itu Nabi membacakan sepotong ayat Allah Ta'ala yang lain. Nabi kata, hai umat manusia, kalau hari ini bila kamu melakukan maksiat kepada Allah ataupun kamu buat segala perkara yang Allah Ta'ala tak suka, maka kata baginda Nabi SAW, zakarullah, cepat-cepat kamu ingat kepada Allah. Hatta sehingga mana kamu melakukan dosa kepada Allah sebesar mana sekalipun, maka Nabi kata cepat-cepat ingat kepada Allah ataupun kembali kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa may, kata Allah, kalaulah hari ini kamu melakukan dosa di atas muka bumi, wa may yaghfiru dhunuba illallah, kata Allah, kalau hari ini kamu melakukan dosa di atas muka bumi, kalau bukan Allah Ta'ala nak ampun dosa kamu, siapa lagi yang nak ampun dosa kamu? Maka ayat ini bila mana Nabi membaca kepada umat manusia ketika itu, lalu mereka berkata, hai Muhammad, adakah bila mana kami melakukan dosa di atas muka bumi Allah, di antara sebesar-besar dosa kami iaitu kami ni jenis minum arak, atau kami di antara golongan umat manusia yang seringkali berzina, ataupun kami ini seringkali manusia yang jenis suka melakukan dosa-dosa besar iaitu membunuh sesama kami. Adakah ketika ini bila mana kami minta ampun kepada Allah, lalu Allah Ta'ala mengampun dosa kami? Maka Nabi membaca semula kata baginda Nabi SAW. Nabi kata, wa may yaghfiru dhunuba illallah. Nabi kata, hai umat manusia, kalaulah hari ini Allah Ta'ala tak ampun dosa kamu, siapa lagi yang nak ampun? Maka Nabi kata, hai umat manusia, cepat-cepat kamu bertaubat kepada Allah sebelum bala Allah Ta'ala datang kepada kamu. Bila mana kamu cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat kamu beristighfar, maka ketika ini rahmat Allah Ta'ala akan turun kepada kamu. Tapi kamu kena ingat, sekiranya hari ini kamu jenis golongan umat manusia yang bila mana melakukan dosa di atas muka bumi Allah, lalu kamu tak nak berdoa dan minta ampun kepada Allah, ini jenis manusia. Kalau buat dosa tapi tak nak minta ampun, tak nak istighfar, maka kata baginda Nabi SAW, Nabi kata, hai umat manusia, kamu jangan sangka Allah Ta'ala ni lupa bila mana kamu melakukan dosa. Ni Nabi sebut, Nabi kata, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludh zalimun. Nabi baca sepotong ayat yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim. Nabi kata, hai umat manusia, wala tahsabannallah, jangan hari ini bila kamu hidup di atas dunia lalu kamu buat maksiat, jangan kamu merasakan Allah Ta'ala tu lupa. Nabi kata, hai umat manusia, buatlah dosa sebesar mana pun, buatlah dosa sekecil mana pun, sekiranya hari ini kamu hidup di atas dunia, kamu tak nak istighfar, kamu tak nak minta ampun, wala tahsabannallaha ghafilan, jangan sangka Allah Ta'ala tu lupa, amma ya'maludh zalimun, terhadap perbuatan kezaliman yang pernah kamu buat di atas muka bumi. Lalu Ibnu Katsir menterjemah ayat ini, bila mana kata Allah amma ya'maludh zalimun, kamu melakukan perkara kezaliman, perkara yang dilakukan oleh manusia yang dikira sebagai zalim,
Kata Ibnu Katsir, memadai dengan hari ini golongan umat manusia yang hidup di atas muka bumi Allah, dia tak ikut segala arahan Allah setelah mana dia dapat nikmat Allah. Ambil nikmat Allah, tak nak ikut arahan Allah, maka ketika itu manusia dia dikira sebagai seorang yang zalim, sebab dia telah menzalimi diri dia sendiri kerana menghalalkan diri dia untuk dibakar oleh api neraka Allah. Maka ketika ini baginda Nabi SAW, Nabi kata, kalaulah hari ni kamu ada jenis penyakit macam ni, ni jenis penyakit manusia, suka buat maksiat tapi terlupa nak minta ampun, ataupun suka buat maksiat tapi suka mempersoalkan Allah, adakah Allah Ta'ala nak ampun, ataupun suka buat maksiat dan jenis tak nak minta ampun. Kata Nabi, jangan rasa Allah Ta'ala terlupa, tapi sekiranya kamu ada jenis penyakit macam ni, kamu tunggu balasan Allah, ya Allah Ta'ala akan balas kepada kamu. Bila Allah Ta'ala nak balas? Golongan umat-umat yang terdahulu, bila mana mereka ini melakukan maksiat, lalu Allah Ta'ala balas secara on the spot. Buat maksiat, Allah Ta'ala balas. Buat maksiat, Allah Ta'ala turun bala. Buat maksiat, Allah Ta'ala bagi secara cash. Dan kalau kita baca surah Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah Ta'ala kata, hai umat manusia, tengok tak kelebihan apa yang kami bagi kepada kaum Ad. Bila mana mereka ambil nikmat kami, lalu mereka melakukan maksiat kepada kami, maka kamu tengok apa yang kami buat kepada mereka. Tak cukup dengan kaum Ad, wa thamud alladzina jabus sakhra bil wa. Hai umat manusia, hai umat Muhammad, kamu tengok kelebihan apa yang kami bagi jadi kepada kaum Thamud, yang mana bila mana mereka dapat nikmat tersebut, apa yang mereka buat kepada kami. Tak cukup kaum Ad, tak cukup kaum Thamud, kata Allah, wa fir'aun dzil autad. Cuba kamu tengok kelebihan yang kami bagi kepada Fir'aun, apa nikmat yang dia tak dapat. Bila Fir'aun ini dapat saja nikmat kami, kamu tengok apa yang dia buat kepada kami. Lalu kata Allah, jenis perangai manusia ni bila dapat nikmat, fa aktsaru fiha al-fasad, jenis suka buat fasad di atas muka bumi Allah. Dapat nikmat, dengan nikmat tersebut buat maksiat kepada Allah. Dapat nikmat, dengan nikmat tersebut dia lalai kepada Allah. Maka kata Allah, apa yang kami buat kepada umat dulu, fasabba alaihim rabbuka sawta azab, kami turunkan azab kepada mereka, kami pukul mereka tenggelam di dalam bumi, dan kami hapuskan seluruh zuriat keturunan mereka. Ini umat dulu. Tapi Nabi kata berbeza dengan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana hari ni kita buat maksiat, Allah Ta'ala jenis tak balas cash. Sebab tu hari ni jenis perangai umat Nabi, bila mana dia buat maksiat, tiba-tiba tengok Allah Ta'ala tak balas, dia rasa dia betul. Allah Ta'ala kata aqimus salah, semayang lah, tapi hari ni tak solat pun. Dalam keadaan dia tak solat, tengok diri dia makin kaya. Allah Ta'ala kata wa atas zakat, ya umat manusia, keluarlah zakat. Hari ni tak keluar zakat pun. Dalam keadaan dia tak keluarkan zakat, tapi tengok tubuh badan semakin sihat. Allah Ta'ala kata, hai umat manusia, berlakulah adil di atas muka bumi Allah. Tapi hari ni tak berlaku adil pun. Tapi bila tengok pangkat makin tinggi. Ni jenis perangai umat Nabi. Manusia ataupun umat Nabi hari ni bila dia buat maksiat, lalu Allah Ta'ala tak balas, maka dia rasa dia betul. Maka ketika itu Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, Allah Ta'ala kata, hai Muhammad, cerita kepada umat kamu, bila hari ni mereka hidup di atas muka bumi Allah, mereka buat maksiat, lalu Allah Ta'ala tak balas secara cash macam umat dulu, maka kata Allah, kamu jangan merasa kamu betul. Senantiasa istighfar kepada Allah, senantiasa bermuhasabah, senantiasa buat yang terbaik di kalangan waktu mana kita hidup. Sebab kata Allah Ta'ala, kami akan balas pada dua ketika kepada umat Nabi. Waktu hidup Allah Ta'ala tak balas,
Tapi buat juga maksiat, kata Allah, kami akan balas pada dua tempat. Tempat yang pertama, bila mana mereka balik menghadap Allah, esok di akhirat Allah Ta'ala balas. Ni semua orang maklum. Tapi kata Allah, hey Muhammad, cerita juga kepada umat kamu. Tempat yang kedua, bila mana hari ni mereka buat maksiat, maka kami akan balas pada waktu bila? Kata Allah, innama yuakhirukum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Bila hari ni mereka buat maksiat, bila hari ni mereka menzalimi diri mereka, bila hari ni mereka tak nak ikut segala arahan Allah, kami akan balas, kata Allah, innama yuakhirukum, pada hari terakhir hari mereka hidup di atas muka bumi Allah, liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Waktu mana kami hantar malaikat untuk cabut nyawa, ketika mana mata mereka terbelalak naik ke atas, pada waktu tersebut kami akan balas segala maksiat yang mereka buat di atas dunia. Dia yang kita takut. Jenis umat dulu kalau buat maksiat, Allah Ta'ala balas on the spot, alhamdulillah. Sebab apa? Jadi pengajaran kepada orang lain. Ada jawatan berlaku tidak adil, tiba-tiba Allah Ta'ala balas secara on the spot, alhamdulillah. Hilang jawatan, mungkin waktu hilang jawatan tu dia boleh lagi teringat Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat kekayaan, tiba-tiba lupa keluarkan zakat. Tengah duk elok kaya, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi bankrupt, alhamdulillah. Waktu susah mungkin ada peluang lagi ingat Allah. Kalau hari ni Allah Ta'ala bagi sihat, dengan kesihatan yang kita ada, hari ni tak mari pun solat, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi sakit, alhamdulillah. Sebab waktu tu boleh teringat lagi Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sebut jenis umat Nabi di akhir zaman, kami akan balas pada hari terakhir mereka. Innama yuakhirukum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Waktu mata tengah duk terbelalak naik ke atas, waktu nampak malaikat maut tu, waktu malaikat maut sedang cabut nyawa, waktu tersebut kami akan balas segala maksiat yang mereka buat. Agak-agak waktu tu kalau tengah tarik nyawa tu, Allah Ta'ala balas segala dosa yang kita buat. Agak-agak waktu tu kalau bertobat, Allah Ta'ala nak ampun. Ni yang Allah Ta'ala buat kepada umat Nabi. Sebab apa? Sebab umat Nabi ni Allah Ta'ala bagi peluang waktu hidup ni kena selalu beristighfar. Buat maksiat, Allah Ta'ala tak turun bala, Allah Ta'ala bagi lagi peluang. Tapi bila mana mari hari nak mati, waktu tu bila Allah Ta'ala balas, muhti'ina muqni'ina ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Kata Allah, waktu mana kami hantar malaikat untuk cabut nyawa. Nah, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nazi'at. Boleh tengok balik. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Allah Ta'ala kata malaikat ni mari cabut nyawa kita, jenis ada dua jenis. Satu, malaikat mari cabut nyawa kepada golongan manusia yang beriman kepada Allah. Bila mana dia beriman kepada Allah, malaikat mari cabut nyawa dalam keadaan wajah malaikat tu, muka dia yang cukup cantik, yang cukup elok. Satu lagi jenis manusia yang mati dalam keadaan sedang buat maksiat, ataupun mati dalam keadaan lalai kepada Allah Ta'ala. Lalai ni biasa jenis perangai manusia. Lalai ni perangai manusia. Nah, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, manusia ni bila mana dia buat maksiat, maka dia akan lupa kepada Allah. Cumanya bila manusia hari ni dia buat maksiat, Allah Ta'ala akan tambah nikmat. Bila tambah nikmat, akhir sekali lalai. Fa idza hum mublisun. Bila mana lalai, Allah Ta'ala hantar malaikat cabut nyawa. Waktu ni, waktu tu bila malaikat mari cabut nyawa, kata Allah, muhti'ina muqni'ina ru'usihim. Waktu tu buatlah macam mana sekalipun, hatta kamu serah seluruh jiwa dan raga kamu kepada Allah, kamu merayu kepada Allah. Ni waktu malaikat cabut nyawa ni. Waktu tu bila malaikat datang, malaikat cabut nyawa, Allah Ta'ala tak lepas balik dah. Maka kata Allah, waktu tu merayulah macam mana sekalipun, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala macam mana sekalipun, hatta kamu menunduk, kamu letak tengkuk kamu, bahasa mudah, serah diri, surrender.
kamu serahlah seluruh jiwa dan raga kamu kepada Allah, maka pada waktu tersebut Allah Ta'ala tak ampun dah dosa kamu. Ni yang bahaya kalau Allah Ta'ala balas waktu sakaratul maut. Bila malaikat mari cabut nyawa, nyawa duduk di halqum, pintu taubat Allah Ta'ala tutup. Kan Nabi sebut dah, pintu taubat ni Allah Ta'ala tutup dalam dua keadaan. Yang pertama, bila terbitnya matahari di sebelah barat. Dan yang kedua, bila mana nyawa duduk di halqum. Dua keadaan ni kalau jadi kepada umat manusia, semayanglah banyak mana pun, Allah Ta'ala tak terima. Bertaubatlah banyak mana sekalipun, minta ampunlah banyak mana sekalipun, berlaku dua keadaan ni, Allah Ta'ala tak terima dah taubat dia. Apa yang kita takut bila mana malaikat tarik nyawa, bila mana nyawa duduk di halqum, Allah Ta'ala balas. Bila mana Allah Ta'ala balas, ketika itu manusia mereka akan minta ampun kepada Allah. Buka dalam surah Al-Munafiqun di antara ayat yang terakhir, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala kata jenis perangai manusia hari ni, bila mana mereka mati dalam keadaan sedang menzalimi diri sendiri, mati dalam keadaan tak bersedia, mati dalam keadaan amalan sikit ni, mati dalam keadaan amalan sikit ni, maka apa kata Allah? Pada waktu tersebut kami akan hantar malaikat kepada mereka untuk cabut nyawa, dan ketika itu Allah Ta'ala akan balas segala perbuatan manusia yang buat di atas dunia. Maka bila mana mereka tengok malaikat, orang nak mati ni, Nabi sebut dalam hadis, dia nampak malaikat. Kan buka balik hadis. Nah, yang mana yang Nabi sebut, Nabi cerita kepada kita, kematian manusia ni, waktu malaikat nak cabut nyawa tu ada 3 peringkat. Ni kita dah sebut dah sebelum ni. Manusia nak mati esok ada 3 peringkat. Nak tengok betul tak betul, tunggu nak mati. Tuan-tuan tanya saya hari ni, saya sendiri tak ada pengalaman, cuma beriman dan percaya kepada hadis Nabi. Manusia ni mati ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, bila mana malaikat nak cabut nyawa kita tu, malaikat cabut sahaja, dia cabut daripada kepala. Ni jenis malaikat cabut nyawa daripada kepala. Ni Nabi bagi gambaran. Balik bayanglah macam mana sekalipun. Malaikat dia tak akan cabut nyawa keluar ku ibu jari kaki, tak ada. Hak jenis tarik keluar ku ibu jari kaki ni jenis tarik hantu ya. Malaikat dia jenis bila dia cabut nyawa, dia tarik kok bubun kepala. Bila dia tarik nyawa kok kepala ni, maka ketika itu roh akan keluar daripada tubuh badan. Bila roh keluar, ketika itu yang mati dulu kaki, nah hujung jari kaki yang mati dulu, badan tak mati. Peringkat yang pertama kata baginda Nabi SAW, bila malaikat cabut nyawa daripada kepala, ketika itu bila sampai sahaja ke lutut, maka malaikat berhenti dulu. Ini step pertama. Tarik nyawa, bila roh tu duduk dekat lutut, maknanya lutut ke bawah ni mati lah. Maka waktu tu malaikat rehat dulu. Nah, dia bagi peluang, dia berhenti. Sebab apa? Dia bagi peluang sebelum nyawa ada di halqum. Tak tahulah proses ini cepat ke lambat, tunggu nak mati tahu lah. Tapi apa yang Nabi sebut, peringkat pertama malaikat tu cabut, nyawa ada di lutut. Ni ujian yang terbesar kepada umat manusia. Sebab itulah Nabi pun doa. Nah, Nabi kata Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa Nabi dekat Nabi nak wafat. Nabi kata, ya Allah, permudahkanlah aku dan juga umat aku ketika mana berada dalam keadaan sakaratul maut. Sebab apa? Sebab Nabi tahu macam mana keadaan sakaratul maut. Kata baginda Nabi, bila mana malaikat cabut nyawa sampai ke lutut, malaikat rehat saja. Sebab malaikat nak bagi peluang kepada umat manusia supaya bertaubat. Maka ketika inilah iblis datang kepada umat manusia untuk menghulurkan bantuan dan memberi pertolongan. Waktu nyawa duduk kat lutut tu, kaki mati lah. Sebab itulah bila mana Nabi dekat Nabi nak wafat,
Nah, ni hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Boleh tengok balik di dalam kitab Rahiqil Makhtum. Nah, Rahiqil Makhtum boleh tengok balik. Sayyidatina Aisyah kata apa? Nabi dekat dia nak wafat tu, nak cerita susah tak susah Nabi nak wafat. Nabi, bukan kita, ni cerita Nabi. Bila mana dekat Nabi nak wafat, kata Sayyidina Aisyah, tiba-tiba Nabi minta kepada Sayyidatina Aisyah satu bekah, suruh isi air. Lalu bekah tersebut diletakkan di sebelah kanan Nabi. Maka kata Sayyidatina Aisyah, bila mana Nabi tengok Nabi berada dalam keadaan kesukaran bila menghadapi sakaratul maut, bukan nak kata susah, nak cerita kata teruknya sakaratul maut ni. Bila mana Nabi berada pada saat yang genting macam tu, tiba-tiba Nabi angkat tangan kanan Nabi ni, Nabi masukkan di dalam bekah tersebut, lalu Nabi angkat tangan dia sapu muka. Bila Nabi sapu muka, Nabi baca doa tadi tu lah. Nabi kata Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nabi minta doa supaya dipermudahkan bila mana berada dalam sakaratul maut. Ni yang diriwayatkan oleh Aisyah. Lepas Nabi wafat, benda ni para sahabat pergi bertanya kepada Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas ni dia dekat dengan Nabi, yang Nabi hantar pergi Taif. Bila Nabi wafat, orang pergi bertanya Ibnu Abbas. Dia kata, wahai Ibnu Abbas, sebab apa Nabi buat macam tu? Maka kata Ibnu Abbas, ketika itu Nabi sedang berada dalam sakaratul maut. Sebab tu Nabi minta bekah, isi air, Nabi angkat sapu muka. Maka para sahabat bertanya, wahai Ibnu Abbas, sakit sangat ke sakaratul maut ni? Ni sahabat tanya. Maka kata Ibnu Abbas, cuba kamu balik, kamu buat 3 perkara. Kata Ibnu Abbas, nak tahu sakaratul maut macam mana? Kata Ibnu Abbas, balik buat 3 benda. Yang pertama, kata Ibnu Abbas, hari ni kamu ambil pisau, kamu ambil benda yang tajam. Maka apa yang buat? Kata Ibnu Abbas, kamu ambil benda yang tajam, lalu kamu lalukan di atas tubuh badan kamu. Pastikan tidak ada tempat yang tidak ditoreh. Bahasa kita apa? Bahasa kita hari ni cincang. Cincang. Ambil benda yang tajam, cincang. Jangan cincang tangan saja. Kalau cincang tangan saja, tangan ni yang sakit, tangan ni tak sakit. Kata Ibnu Abbas, ambil benda yang tajam, cincang satu badan. Lepas kamu buat perkara tersebut, tolong buat perkara yang kedua. Apa? Ambil tubuh badan yang dicincang tadi tu, lalu diletakkan di atas bara api. Yang kedua. Hari ni hari Ahad, tak ada kerja apa, balik buat. Lepas cincang tubuh badan tu, ambil letak atas bara api. Lepas kamu salai di atas bara api tu, ambil tubuh badan yang dicincang dan disalai tadi, lalu diampaikan di atas pohon-pohon yang penuh dengan duri. Ni kata Ibnu Abbas, bila mana kamu buat ketiga-tiga perkara tersebut, kesakitan yang akan kamu lalui berbeza-beza. Sakit cincang badan rasa macam lain, sakit letak atas api rasa macam lain, sakit letak atas duri rasa macam lain. Maka bila mana, kata Ibnu Abbas, kamu mendapati 3 jenis kesakitan yang berlainan, lalu ketiga-tiga kesakitan ini digabungkan sekali, maka kata Ibnu Abbas, tetap tidak boleh menandingi kesakitan baginda Nabi SAW ketika Nabi nak wafat. Tu Nabi. Hak cerita ni Nabi. Agak-agak kita macam mana? Tu kita kata, jangan risau, jangan pening. Semua pakat nak rasa. Cuma tak tahu bila ataupun tarikh, keadaan macam mana, di mana. Yang tu kita tak tahu. Tapi semua pakat rasa. Jadi kena bersedia. Sebab tu lah, bila mana Ibnu Abbas cerita macam tu, maka inilah yang diceritakan ketika munasaat sakaratul maut. Sebab tu dekat nak mati ni ujian yang cukup dahsyat bagi umat manusia. Sebab sakit nak mati ni sakit yang tak boleh nak cerita. Sebab itulah bila malaikat cabut saja nyawa, bila mana roh berada di lutut, ketika itu malaikat biar sekejap. Sebab apa? Bagi peluang untuk bertaubat.
dan ketika itu iblis akan datang kepada umat manusia dan menghulurkan bantuan. Ketika ini Nabi sebut ramai di kalangan umat manusia mereka akan ikut iblis tersebut. Sebab apa? Sebab mereka berada dalam keadaan yang terlalu sakit. Macam kita hari ni ya, kalau sakit orang nak buat apa kat kita pun buat, yang penting hilang sakit. Betul? Naik motor wal'iyadzubillah, tiba-tiba brek motor jatuh. Bila jatuh motor kaki patah wal'iyadzubillah. Bila sakit kaki patah tu kita tak boleh buat apa. Tiba-tiba mari seorang manusia, dia tengok kita kaki patah jatuh motor, dia hulurkan bantuan, dia ajak kita pergi hospital, kita ikut tak dia? Kau jenis orang sini kaki patah pun jenis boleh bangun jalan pergi hospital sendiri. Waktu tu bila dia hulurkan bantuan, kita akan ikut dia. Kita tak fikir dah yang hulur bantuan tu orang jahat ke, yang hulur bantuan tu orang baik ke, yang hulur bantuan tu tok imam ke, yang hulur bantuan tu makpet ke. Kita tak fikir dah. Sakit punya pasal patah kaki, dia hulur bantuan, kita akan ikut dia. Tu baru sakit patah kaki, orang mari bagi pertolongan, ikut dah orang tu. Ni sakit nak mati, agak-agak iblis hulur bantuan, kita ikut nak iblis. Ni yang Nabi sebut. Waktu ni ramai di kalangan umat manusia yang hari ni kurang amal soleh mereka, yang hari ni jenis suka buat maksiat, tak nak istighfar. Golongan macam ni, waktu nyawa duduk di lutut dah fail lah. Itu step pertama. Step yang kedua, bagi manusia yang iman kuat sikit, iman kuat sikit, bila nyawa sampai di lutut, iblis mari, dia tak endah ke iblis. Maka ketika itu malaikat tarik lagi nyawa. Bila malaikat tarik nyawa, step yang kedua, bila malaikat tarik, bila mana roh sampai di pinggang, malaikat berhenti. Ni sampai di pinggang ni, malaikat berhenti. Bila mana sampai di pinggang malaikat berhenti, ketika itu iblis datang kali yang kedua. Bagi hak kuat iman sikit ni. Sebab tu nak mati ni ujian. Kan Nabi kata nak tengok orang tu ahli syurga ke ahli neraka, tengok dekat dia nak mati. Lulus ujian dekat nak mati tu, kalau kata dia berjaya, syurga lah dia. Ingat nak masuk syurga ni mudah. Sebab itulah apa yang Nabi sebut, bila mana nyawa ada di pinggang, ketika itu iblis yang lain pula mari, syaitan hak lain pula mari. Waktu tu boleh nampak semua. Sebab apa? Sebab dalam satu hadis yang lain, Nabi kata waktu sakaratul maut ni, manusia dah boleh tengok dah, Allah Ta'ala dah buka dah. Nah, dia boleh tengok bagaimana keadaan malam dan juga siang selepas dia mati. Nabi sebut ayat macam tu dalam hadis. Tapi ulama kata apa? Waktu tu nak tengok malam dan siang hidup selepas dia mati. Waktu tu Allah Ta'ala dah buka dah hijab, dia boleh nampak. Nak tengok iblis bukan waktu ni, waktu nak mati tu. Kan ada jenis orang hari ni jenis suka pergi cari. Kan pergi cari nak tengok iblis, nak tengok syaitan, panggil seru dan sebagainya. Hak jenis orang pergi cari pun ada. Sebab tu kata tak payah cari. Hari ni hidup buat amal soleh sudah. Nak jumpa waktu bila? Waktu sakaratul maut nanti. Bila mana nyawa berada di pinggang, ketika itu iblis yang lain pula datang untuk menghulurkan bantuan. Kali ini iblis tersebut, kata Nabi, dia datang dalam keadaan dia menyerupai wajah mak dan ayah si mati tu. Agak-agak waktu ni kita ikut iblis. Hak iman kuat sikit tadi ni, bila nyawa sampai di pinggang, iblis mari dalam bentuk wajah mak dan ayah dia. Waktu kali kedua ni lagi ramai hak ikut. Sebab apa? Iblis ni dia cerdik. Iblis ni dia tahu manusia ataupun kita ni, orang yang paling kita percaya adalah mak dan ayah kita. Tanyalah siapa pun.
Orang yang paling dia percaya adalah hidup dia siapa? Tanya saya akan kata mak dan ayah saya. Tanya tuan-tuan akan kata mak dan ayah tuan-tuan. Tanya orang hak tak boleh fikir pun, siapa yang paling dia percaya? Dia akan kata mak dan ayah dia. Maka ketika ini iblis dia datang kepada kita menyerupai wajah mak dan ayah si mati itu. Waktu sakit ni tak boleh nak fikir logiknya. Waktu tak boleh nak fikir dah, mak ayah kita mati ke hidup ke? Tambah-tambah mak ayah yang hidup lagi tak boleh nak fikir. Kalau mak ayah mati ni kadang-kadang boleh terfikir juga, tapi waktu sakit kita tak akan fikir benda tu sebab sakit. Maka kata Nabi, ketika ini ramai yang akan ikut. Maknanya iblis berjaya waktu ni. Bila mana malaikat tarik nyawa lagi daripada pinggang sampai ke halqum. Ni step ketiga. Tarik nyawa daripada pinggang sampai halqum. Bila mana nyawa berada di ghargharah, kata Nabi, nah halqum ni, maka ketika itu pintu taubat Allah Ta'ala tutup. Nyawa berada di halqum, pintu taubat tutup. Bila mana pintu taubat tutup? Ketika mana nyawa berada di halqum. Ketika itu iblis yang pertama, iblis yang kedua tadi, bila mana nyawa sampai di halqum, Nabi kata kamu boleh tengok dengan mata dan kepala kamu sendiri, iblis tadi dia akan pergi untuk meninggalkan kamu. 2 minit iblis Nabi sebut ni. Nyawa sampai di halqum, pintu taubat tutup, kamu boleh tengok iblis hak step pertama, iblis hak step kedua tadi, dia akan berjalan meninggalkan kamu. Rupanya bila nyawa duduk di halqum, iblis pergi, baru sedar hak tu iblis. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, saat nak mati ni, waktu nak mati ni waktu macam mabuk. Faham waktu mabuk? Mabuk ni bila sakit sangat, akhir sekali kita jadi apa? Jadi tak boleh nak fikir. Macam jenis mabuk, tuan-tuan pernah jadi benda nak pitam tak? Jadi nak pitam kan, tengah duk berlari tak stretching dulu, lari duk tengah panas, dia jadi melayang, tak boleh nak fikir lah waktu tu. Dia jadi macam mabuk. Dalam keadaan kita 50-50 tu, nyawa duk di halqum dah ni. Ketika itu manusia boleh tengok dengan mata kepala kita, iblis tadi berjalan tinggal kita. Bila iblis berjalan tinggal kita, waktu tu baru perasan rupanya yang tadi tu iblis. Maksud iblis dia datang menghulurkan bantuan, iblis dia datang menyuruh mak ayah ni, dia nak buat apa sebenarnya? Dia nak tolong kita pergi mana? Bukan dia nak tolong sangat pun. Waktu tu iblis nak bagi kita keliru supaya kita tidak mengingati Allah. Tu yang kerja iblis. Dia tak nak bagi kita ingat Allah waktu nak mati. Maka bila mana nyawa berada di halqum, manusia tadi boleh tengok iblis tu berjalan pergi. Maka apa yang dia buat? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika itu manusia, mereka akan menjerit sekuat hati mereka. Boleh tengok balik asbabun nuzul ayat ni, hadis yang berkaitan dengan ayat ni dalam surah Al-Munafiqun. Nabi cerita benda saat nak mati ni. Apa yang mereka buat? Fayaqul, mereka akan berkata, menjerit sekuat hati, ya rabbi laula akhartani. Mereka akan berkata, wahai Allah Ta'ala, ni menjerit sekuat hati ni, wahai Allah Ta'ala, akhartani, tolong bagi peluang sebentar, tolong lambatkan sedikit saat kematian ni, kami nak minta tangguh, tak nak mati lagi. Menjerit sekuat hati, ila ajalin qarib, dekat ajal kami ni, kami nak minta tangguh, nak minta ampun sah. Kalau boleh tangguhlah daripada ambil nyawa kami, jangan ambil lagi. Laula akhartani, dia kata wahai Allah Ta'ala, tolong lewatkan sikit. Minta lewat sikit tu lama mana? Kata Ibnu Kathir, ketika itu manusia dia akan minta kepada Allah supaya tangguh daripada ambil nyawa dia tu selama 10 tahun. Kalau minta tangguh 2 minit, tak dan nak buat amal soleh. Kalau minta tangguh seminggu, tak dan nak baca Quran.
Kalau minta tangguh sebulan tak ada nak mari masjid. Maka kata Ibnu Katsir, laula akhartani, yang manusia minta pengharapan kepada Allah, tolong tangguh sebentar. Kata Ibnu Katsir, 10 tahun minta tangguh. Sebab apa minta tangguh? Fa as-sadaqah, kami nak sedekah banyak-banyak. Rupanya waktu nyawa duduk di halqum ni, pintu taubat dah tutup dah, baru nak teringat sedekah. Nampak Allah Ta'ala guna ayat apa? Kata Allah, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kami nak sedekah banyak-banyak, kami nak duduk dengan orang yang soleh, kami nak buat amal soleh banyak-banyak, kami nak semayang, kami nak tolong orang, kami nak buat baik, nak mari masjid selalu dan sebagainya. Rupanya dalam ayat ni Allah Ta'ala letak perkataan sedekah dulu. Fa as-saddaqa, kami nak sedekah banyak-banyak, wa akum minas salihin, nak duduk dengan orang soleh, nak buat amal soleh. Sedekah dulu Allah Ta'ala letak. Sebab apa? Yang pertama kata ulama, sedekah ni benda yang paling mudah. Dunia hari ni kalau nak sedekah cukup mudah. Duduk di rumah boleh sedekah, pegang handphone boleh sedekah. Nak mari solat jemaah kena buat banyak benda, susah juga. Nak kena mandi di rumah, nak kena ambil wuduk di rumah, nak kena masuk masjid, nak kena scan pula. Celah-celah duk kalut-kalut mari masjid, sejadah pula tak jumpa. Susah. Tapi kalau sedekah ni benda yang cukup mudah. Duduklah di mana pun, dalam keadaan macam mana pun boleh sedekah. Sebab tu manusia dekat nak mati, fa as-saddaqa, dia akan letak, wahai Allah Ta'ala, sekiranya kamu tangguh daripada ambil nyawa kami ketika ini, kami nak sedekah banyak-banyak. Sedekah dulu. Sebab apa? Yang kedua kata ulama, rupanya pahala dan juga nikmat sedekah ni manusia akan nampak waktu mana sakaratul maut. Baru dia nampak besar tak besar sedekah ni. Waktu hidup memang tak nampak. Waktu hidup ni dia sayang harta. Sebab tu hari ni bila Allah Ta'ala uji dengan ujian yang ada hari ni, ingat kot makin nak sedekah, rupanya makin takut nak sedekah, takut duit tak ada. Pasal nak kita baca dah pertemuan yang lepas. Dan pertemuan yang lepas kita baca surah An-Nisa. Kalau tuan-tuan ingat balik pertemuan sekali lagi yang sebelum tu kita baca surah Ali Imran ayat 26. Allah Ta'ala cerita bab ni, bab yang sama. Kena ujian, ingat kot makin dekat, rupanya makin jauh. Hari ni kena ujian, ingat kot nak sedekah, rupanya lagi sayang nak sedekah. Takut apa? Takut simpanan habis. Sebab apa? Kena ujian sebelum ni 3 bulan dah duk perhabis yang ada. Maka hari ni dah boleh dah buat kerja balik. Orang suruh sedekah, tak sedekah dah, takut simpanan tu habis. Rupanya pahala sedekah ni kita akan nampak waktu bila? Waktu nak mati. Tak percaya kata saya hari ni, tunggu nak mati. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kata Allah Muhammad cerita kepada umat kamu, pada waktu tersebut merayulah macam mana pun kepada Allah. Mintalah, ceritalah, nak sedekah ke, nak solat ke, nak buat apa ke, bagilah jaminan apa pun. Wala yuakhirallah, sama sekali Allah Ta'ala tak tangguh. Hu nafsan idza jaa ajaluha, bila sampai saja waktu kamu nak mati, nyawa duduk di halqum, malaikat tak lepas balik dah. Allah Ta'ala suruh malaikat cabut. Wallahu khabirun bima ta'malun. Apa yang kamu tak tahu, kata Allah, hari ni sebelum kamu mati, kami dah sebut dah dalam Quran, kami dah bagi dah peringatan. Maka muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, buat persediaan untuk nak mati. Nah, saya sebut ni, saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Buat persediaan nak mati. Tak tahu siapa mati dulu, tak tahu bila nak mati. Boleh jadi balik sekejap lagi mati, boleh jadi esok mati, boleh jadi minggu depan, lusa kita mati. Maka buat persediaan nak mati. Takut-takut kita berada dalam keadaan macam ni, dan senantiasa beristighfar kepada Allah. Sebab itulah Nabi pun istighfar sehari lebih kurang 70 kali. Sebab tu ulama kata hari ni nak jadi manusia yang beriman kepada Allah, nak jadi manusia yang senantiasa mendapat rahmat Allah, tolong istighfar 100 kali, kata ulama, paling kurang. Yang ulama letak dah. Nak jadi manusia yang beriman, nak jadi manusia yang berjaya, nak jadi manusia yang senantiasa minta rahmat Allah Ta'ala turun kepada dia,
tolong istighfar paling kurang 100 kali. Bukan lama mana pun, 10 minit ni. 10 minit tu kira lama tu. Tolong istighfar. Istighfar ni bukan benda payah. Nak mari masjid susah hari. Kan kita sebut tadi, nak start kereta, nak kena turun rumah, turun tangga. Istighfar ni duduk di mulut ni. Tak payah buat keluar modal, tak payah penat, tak payah lelah. Istighfar saja, sebut saja Astaghfirullahalazim. Tapi hari ni berapa orang hak boleh istighfar? Sebab itulah perkara istighfar ni, kata Nabi, walaupun duduk di hujung lidah, tapi tak semua manusia boleh buat, melainkan ahli syurga saja yang mampu untuk buat. Maka muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan bila Allah Taala ampun dosa kita, ketika ini rahmat Allah Taala turun. Bila rahmat Allah Taala turun, apa yang kita nak? Segala penyakit, segala bala yang ada pada hari ini, kita harapkan Allah Taala angkat naik semula. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan kita manusia, menjadi manusia yang beriman, dan kita mengharapkan Allah Taala golongkan kita bersama dengan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Cukup sekadar itu dulu yang baik daripada Allah. Yang lemah dari saya sendiri, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim.